sejahtera. Saya 28357, nombor mesej saya. Nama saya Teoji Seng. Hari ini saya nak bentangkan tentang pengenalan penulisan kertas kerja, pengenalan tentang surat rasmi, pengenalan tentang penulisan mini mesyuarat. Antaranya pengenalan penulisan kertas kerja ialah suatu daftar atau tempat pencatatan neraka sauda penyelesaian serta pengurangan akuan buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan kewangan. Kedua, pengenalan surat rasmi adalah surat yang ditulis bagi tujuan urusan-urusan rasmi. Urusan rasmi merujuk kepada urusan yang berhubung dengan jabatan kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, institusi syarikat swasta dan individu. Yang pasal pengenalan penulisan mini mesyuarat ialah penting kerana ia digunakan untuk mendokumentasikan isu-isu utama yang dibangkitkan semasa mesyuarat. Boleh dirakam secara manual atau pada pelatih elektronik seperti komputer riba atau iPad. Next adalah serta perjumpaan, rakam penyemahan minit dan membuat pengertian jika perlu sebelum dikongsi dengan peserta kumpulan dan disimpan untuk rujukan masa depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairuddin Ismail, nombor metrik 283448 yang akan membentangkan hasil tugasan kami iaitu penulisan kertas kerja. Definisi kertas kerja. Kertas kerja merupakan hasil usaha tentang sesuatu yang dicatat atau dituliskan untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam suatu bengkel atau seminar. Kertas kerja juga dibentangkan untuk urusan lain seperti perancangan suatu projek, kajian dan penyelidikan sebuah jabatan, syarikat atau institusi tertentu. Kertas kerja merupakan cadangan, perancangan dan anggaran belanjaan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Tujuan kertas kerja. Pada umumnya, kertas kerja ditulis dengan tujuan untuk mengutarakan penghujaan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti kelulusan untuk satu peruntukan kewangan atau kelulusan menjalankan sesuatu projek dan sebagainya. Kertas kerja adalah salah satu daripada bentuk komunikasi bertulis. Terdapat dua jenis kertas kerja, iaitu kertas kerja seminar dan kertas kerja projek. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibrahim Abdul Aziz, nombor pelajar saya 283409. Saya daripada grup G2 di KBM 1021. Hari ini saya ingin mengupaskan tentang penulisan kertas kerja yang mana saya akan memperincikan tentang ciri-ciri kertas kerja. Mari kita lihat. Yang pertama, kertas kerja ini perlulah memenuhi tujuan objektif program yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, ia perlulah mempunyai maklumat yang lengkap. Dan yang ketiga, maklumat yang hendak disampaikan perlulah lebih tepat. Yang keempat, perkara yang hendak kita sampaikan dalam kertas kerja itu perlulah lebih jelas. Yang kelima, kita perlulah menggunakan komputer dalam menep kertas kerja ini dan tidak dengan mengikut format dan tidak melangkau. Dan yang keenam, setiap jadual yang rajah yang hendak kita pertontonkan perlulah diberi tajuk supaya si penerima memahami apa yang hendak kita sampaikan. Yang ketujuh, setiap kertas kerja yang dikemukakan perlulah diberi anggaran perbelanjaan dengan lebih tepat. Yang kelapan, memberikan maklumat yang ringkas dan mudah difahami. Yang kesembilan, perlulah menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang kesepuluh, setiap penulisan kertas kerja tidak melebihi 4,000 patah perkataan. Dan yang kesebelas, tidak menggunakan singkatan dalam penyediaan kertas kerja yang kita buat. Mari kita lihat pula kepentingan kertas kerja ini. Yang pertama, dia juga merupakan dokumen yang perlu disampaikan, mempunyai maklumat yang menyeluruh tentang perkara yang kita cadangkan, perkara yang hendak kita laporkan. Yang kedua, dia juga memberi asas pertimbangan yang lebih efektif dan sahih, terutama dalam membuat keputusan oleh si pembuat dasar ataupun pihak berkuasa. Yang ketiga, dia menjadi rujukan standard pihak yang memerlukan pelaksanaan aktiviti yang sama. Yang keempat, berfungsi sebagai rekod rujukan maklumat yang dirujuk, digunakan penilaian dan sebagainya. Dan yang kelima, mempunyai elemen seperti pra, pelaksanaan dan pasca dan penambahbaikan.
Okey, cabaran-cabaran dalam penyediaan kertas kerja ini adalah di antaranya ialah kita perlu menggunakan gaya serta bahasa persuratan tanpa mengubahnya. Yang kedua, memerlukan perincian data yang lengkap. Yang ketiga, meletakkan harapan yang tinggi daripada pengurusan atasan. Yang keempat, memerlukan ketelitian, kesabaran dalam penyediaan kertas kerja yang bermutu. Yang kelima, perlu mengikut format yang disediakan tanpa mengubah format yang sedia ada. Saran pula bagi si penerima adalah kertas kerja yang diterima adalah terlalu panjang. Yang kedua, pengisian maklumat yang terlalu banyak. Yang ketiga, susunan perkara atau pencian ada kalanya tidak teratur. Yang keempat, ada maklumat yang tidak disampaikan sukar difahami oleh si penerima. Yang kelima, ada kalanya di antara kertas kerja yang diterima adalah menggunakan bahasa teknikal. Dan yang keenam, memerlukan ahli yang cukup untuk memberi kelulusan terhadap kertas kerja yang diterima. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Kairunisa Minas Abdullah, nombor matrik 289192 yang akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Surat Rasmi. Seperti yang semua sedia maklum, definisi surat rasmi ini merupakan alat komunikasi yang ditulis oleh jabatan-jabatan kerajaan, badan berkanun, swasta atau individu untuk berhubung atau berkomunikasi secara rasmi antara satu sama lain dan ditulis untuk urusan-urusan rasmi. Rasmi dalam konteks ini ialah merujuk kepada segala urusan yang berhubung dengan jabatan kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, institusi, syarikat swasta dan individu. Selain itu, penulis terdiri daripada orang perseorangan, seseorang atas nama jabatan, institusi dan juga syarikat. Manakala, penerima pula terdiri daripada orang perseorangan, sebuah jabatan, institusi dan sebagainya. Dengan memahami tujuan surat rasmi ditulis, menjadikan surat tersebut berfokus dan mencapai objektif yang diharapkan. Terdapat beberapa tujuan surat rasmi iaitu: pertama, surat rasmi sebagai alat komunikasi bertulis yang formal antara agensi kerajaan dengan agensi kerajaan, agensi kerajaan dengan agensi swasta dengan agensi swasta, agensi kerajaan atau agensi swasta dengan orang ramai, atau orang ramai dengan agensi kerajaan atau agensi swasta. Kedua, surat rasmi sebagai medium yang menggambarkan pendirian atau sikap sesuatu agensi terhadap orang ramai. Ketiga, surat rasmi dianggap sebagai duta organisasi yang membawa imej sesebuah organisasi tersebut. Akhir sekali, iaitu surat rasmi juga boleh dijadikan sebagai dokumen atau bahan rujukan dalam sesuatu perkara. Baiklah, seterusnya adalah ciri-ciri surat rasmi. Sebagai penjawat awam, saya juga banyak mengenalikan urusan yang melibatkan penggunaan surat rasmi ini. Maka, dengan memahami pelbagai aspek dalam penulisan surat rasmi akan lebih membantu kita untuk memastikan sama ada surat-surat tersebut adalah betul dan mengikut format yang sepatutnya. Di sini terdapat 4 ciri-ciri surat rasmi. Antaranya ialah: pertama, bukan bersifat peribadi. Bermaksud hanya urusan rasmi sahaja boleh menggunakan surat rasmi. Tujuan selain daripada itu perlu menggunakan surat tidak rasmi. Kedua, terdapat satu perkara atau tajuk sahaja dalam sesuatu surat rasmi. Kelazimannya, setiap surat rasmi yang ditulis hanya mengandungi satu perkara sahaja bagi mengelakkan kekeliruan kepada penerima. Ketiga, mematuhi prinsip penulisan surat rasmi. Jika tidak, surat rasmi tersebut akan menghasilkan maksud yang berbeza dengan apa yang hendak kita cuba sampaikan. Akhir sekali, mengikut peraturan-peraturan tertentu, iaitu dari segi format, teknik, struktur dan juga penggunaan bahasa. Di samping itu, terdapat beberapa jenis surat rasmi, antaranya ialah surat permohonan, surat rayuan,
surat bantahan, surat makluman, surat ucapan, surat arahan, surat penghargaan, surat perakuan, surat jemputan, surat cadangan, surat pesanan, surat perjanjian, surat berkeliling dan juga surat iringan. Bagi meningkatkan pemahaman kita semua, di sini saya senaraikan 6 perkeliling yang berkaitan dengan surat rasmi sebagai panduan kita semua dalam menghasilkan surat rasmi yang berkualiti. Pertama, Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2007 iaitu Panduan Pengurusan Pejabat. Yang kedua, Arahan Pentadbiran Mampu Bilangan 5 tahun 2014 iaitu Panduan Penulisan Surat Rasmi, Memo dan Email. Ketiga pula, Surat Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2013 iaitu Penyeragaman Kepala Surat. Keempat, Arahan Pentadbiran Bilangan 1 tahun 2017 Garis Panduan Penulisan Surat Rasmi, Memo dan Minit Bebas. Kelima, Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 2011 iaitu Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam. Akhir sekali, keenam, Surat Arahan JPA BPP -S 193/6/84 Jilid 4-3 bertarikh 20 September 2018 iaitu penggantian frasa saya yang menurut perintah dengan frasa saya yang menjalankan amanah dalam urusan penyediaan surat kerajaan. Assalamualaikum, nama saya Jamilah binti Maulapia, nombor metrik 283416. Saya akan menerangkan tajuk prinsip penulisan surat rasmi. Setiap surat rasmi yang tulis hendaklah disediakan dengan ringkas, jelas dan kemas supaya mesej yang dibawa dapat disampaikan kepada penerima dengan tepat dan berkesan. Setiap penulisan rasmi mempunyai 4 prinsip iaitu 4C, 1P iaitu correct, betul, clear, jelas, komprehensi, lengkap, konsis, ringkas dan polite, sopan. Surat rasmi mempunyai format tersendiri berbanding dengan surat tidak rasmi. Surat rasmi dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu pengenalan, isi dan penutup. Penulisan surat rasmi hendaklah menggunakan ketetapan seperti jenis font, Arial, saiz font 11 atau 12, jarak antara baris, single spacing dan kedudukan teks, justify. Pengenalan. Di dalam pengenalan perlu ada kepala surat. Muka surat pertama hendaklah menggunakan kepala surat rasmi organisasi. Maklumat penghantar terkandung dalam kepala surat terdiri daripada logo, nama jabatan, alamat, poskod, nombor telefon, nombor faksimili dan alamat email. Pentingnya kepala surat adalah untuk memudahkan penerima menjawab surat tersebut dan dapat dihubungi semula memberi gambaran bahawa surat berkenaan adalah atas urusan rasmi kerajaan. Yang kedua, nombor rujukan. Nombor rujukan surat hendaklah dicatatkan di ruang atas sebelah kanan surat dan dikandungkan melalui fail yang berkenaan. Nombor rujukan terbahagi kepada 2 iaitu rujukan kami dan rujukan tuan. Nombor rujukan perlu disertakan dalam surat rasmi bagi memudahkan rujukan pesanan penyimpan. Surat rasmi ditujukan kepada ramai penerima atau menggunakan senarai edaran tidak perlu menulis rujukan tuan. Yang ketiga, tarikh surat. Tarikh surat dicatatkan di ruang atas sebelah kanan surat di bawah rujukan kami. Ruangan, hari dan tarikh dikongsikan diisi oleh pegawai menandatangani surat semasa surat tersebut ditandatangani. Yang keempat, maklumat penerima. Terdiri daripada nama serta jabatan penerima atau jawatan penerima diikuti oleh alamat penuh penerima. 3 kategori penerima surat rasmi adalah agensi kerajaan, sektor swasta, orang awam ataupun individu. Jika penerima surat ramai, maka senarai edaran perlu digunakan. Senarai nama penerima panjang yang melibatkan beberapa muka surat, hanya muka surat yang mempunyai nama penerima sahaja perlu dihantar bersama-sama surat kepada penerima berkenaan. Yang kelima, persapaan gelaran rujukan kehormat. Surat yang dihantar kepada agensi kerajaan hendaklah dimulakan dengan tuan. Bagi orang awam, berdasarkan jati diri penerima sama ada tuan ataupun puan. Surat yang khusus kepada ketua agensi yang punya gelaran terbesar seperti Yang Bahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datin, Tuan dan Puan. Bagi surat kepada orang awam punya gelaran kebesaran perlu juga dimulakan dengan kata hormat dan gelaran kebesaran yang diterima. Isi surat perlu ada tajuk surat. Tajuk surat atau ditulis secara ringkas, tepat dan padat. Di dalam isi surat perlu dimasukkan masalah seperti terdapat perkara yang mungkin terlepas pandang atau tertinggal daripada diambil tindakan. Boleh menimbulkan kekeliruan kepada penerima dan menentukan mana satu tindakan yang perlu didahulukan. Bagi surat jawapan, tajuk surat hendaklah sama dengan tajuk surat yang asal.
Semua tajuk surat sama ada surat yang dihantar ataupun surat jawapan hendaklah ditaip dengan huruf besar dan hurufnya dihitamkan. Tidak perlu meletakkan noktah pada akhir tajuk. Perenggan pertama surat tidak dinomborkan dan ayatnya adalah ayat yang tajuk perkara surat. Surat diterima yang memerlukan surat jawapan. Surat berkaitan yang telah dihantar kepada pihak yang berkenaan. Percakapan atau perbincangan pegawai sama ada secara bersemuka atau melalui alat komunikasi. Yang ketiga, penutup surat dan ucapan terima kasih. Diakhiri dengan sekian terima kasih ataupun sekian. Dan masukkan juga slogan ataupun moto. Slogan tetap wajib ditulis, manakala slogan organisasi boleh ditulis sekiranya ada. Setiap surat tidak perlu dimasukkan banyak slogan. Mempunyai satu slogan tetap sahaja. Penutup, pengakuan pelaksanaan amanah. Setiap surat rasmi agensi kerajaan hendaklah ditulis pengakuan pelaksanaan amanah. Fasa ini diwujudkan selaras dengan hasrat kerajaan supaya setiap penjawat awam dapat menghayati bahawa setiap perintah tugasan dengan mereka satu amanah yang dilakukan dengan sebaiknya. Tanda tangan pengirim, nama, jawatan dan kenyataan perwakilan juga perlu ditulis dan menggunakan huruf besar di sudut kiri di bawah tanda tangan dan dihitamkan. Kelaziman bagi surat agensi kerajaan, nama penerima ditulis dalam kurungan. Sekiranya penerima bukan pegawai utama, perlulah ditulis singkatan bagi pihak. Senarai penerima salinan surat. Senarai penerima salinan surat ditulis sebagai salinan kepada. Penulisan salinan kepada tidak perlu dinomborkan. Singkatan pendraft penyediaan surat. Singkatan pendraft atau penyedia surat perlu ditulis di bahagian bawah sekali sebelah kiri dengan saiz font 8. Penomboran perenggan. Semua perenggan dalam surat diberi nombor secara berterusan kecuali perenggan pertama dan perenggan akhir yang diberi sebarang nombor. Dalam surat rasmi juga terdapat penggunaan ungkapan yang menunjukkan perkaitan fikiran dengan sendirinya. Ungkapan-ungkapan ini sebagai penanda wacana. Penggunaan ayat pasif dalam surat menyurat digunakan dalam surat rasmi kerana ayat-ayat seperti ini akan menimbulkan suasana tak bersahaja berbanding penggunaan ayat aktif. Ayat-ayat pasif ini boleh mengurangkan sifat mengarah terutama dalam suasana memberi perintah. Dalam ayat pasif, objek dipentingkan atau diutamakan bukannya pelaku. Pengurusan surat rasmi. Surat rasmi merupakan rekod rasmi kerajaan yang perlu diurus secara sistematik. Terdapat beberapa peringkat dan proses pengurusan surat rasmi yang perlu dipatuhi. Yang pertama, terima surat dan buka sampul surat. Yang kedua, perlulah dicop terima dan tarikh surat diterima. Yang ketiga, daftar surat dalam buku daftar surat menyurat atau sistem pendaftaran online. Yang keempat, surat perlulah dihantar kepada ketua jabatan atau ketua bahagian untuk disemak. Yang kelima, ketua jabatan atau ketua bahagian minit surat untuk tindakan pegawai berkenaan. Yang terakhir, kandungkan surat dalam fail dan edarkan kepada pegawai berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Laila binti Mak Nasir, nombor metrik 283506. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai panduan penulisan minit mesyuarat. Apakah tujuan minit mesyuarat ini? Tujuannya adalah untuk merekod apa jua keputusan dan tindakan yang telah dipersetujui ketika mesyuarat. Ini adalah mengelakkan berlakunya pertikaian mengenai isu yang dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat. Selain daripada itu, ia adalah untuk merekod siapa yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasan ataupun tindakan terhadap sesuatu perkara yang telah dipersetujui. Dan seterusnya adalah dijadikan rujukan bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui apa yang berlaku dalam mesyuarat. Dan seterusnya dan terakhir adalah dijadikan rujukan kegunaan masa hadapan. Ia merujuk kepada imbas kembali apa yang telah dibincang dan dipersetujui sebagai bukti dan lain-lain. Seterusnya, mesyuarat. Apa itu mesyuarat? Mesyuarat adalah platform utama bagi ahli dalam setiap organisasi berkumpul untuk membincangkan, menyelaras, menyelesaikan dan seterusnya membuat keputusan ke atas sesuatu perkara ataupun isu. Mesyuarat yang berkesan adalah mesyuarat yang dapat dicapai matlamat mengikut tempoh yang ditetapkan. Minit mesyuarat yang bagus adalah berasaskan fakta, padat, tepat dan jelas. Selain daripada itu, kepentingan adalah untuk jadikan rujukan dan panduan proses pemantauan tindakan. Dengan adanya minit mesyuarat, ia akan membantu untuk melihat perkembangan atau proses aktiviti sesuatu mesyuarat.
Selain daripada itu, memudahkan pekerja baharu yang mengambil alih tugasan untuk mengetahui sejarah atau perkara yang telah berlaku adalah normal jika dalam sesebuah organisasi ataupun jabatan berlakunya perubahan atau pertukaran pekerja. Jika perkara ini berlaku, minit mesyuarat adalah sesuatu yang sangat berguna untuk pekerja baru itu untuk memahami selok-belok perjalanan organisasi atau jabatan beliau berkhidmat. Ini akan memudahkan pekerja baru itu untuk meneruskan dan mengambil alih jawatan yang beliau sandang. Selain daripada itu, kepentingan minit mesyuarat adalah membantu merancang tindakan sesuatu projek. Bagi menggerakkan sesuatu projek mestilah memerlukan perancangan dan seterusnya tindakan kerja. Di dalam minit mesyuarat akan direkodkan setiap tugas setiap pekerja ke atas tindakan yang perlu diambil. Contohnya, bagaimana, bila, mengapa dan tindakan siapa. Tindakan-tindakan yang akan diambil adalah hasil daripada cadangan serta idea ahli mesyuarat ketika mesyuarat berlangsung. Dan seterusnya dan terakhir adalah mewujudkan sikap demokrasi dalam sesebuah organisasi atau jabatan. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, segala cadangan dan idea adalah dari perbincangan semua ahli mesyuarat. Dengan itu, semua keputusan tindakan dapat dilakukan dengan adil dan sekaligus dapat mewujudkan sikap demokrasi antara satu sama lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Nair bin Abdullah. Nombor matrik 283464. Pembentangan saya adalah mengenai penulisan minit mesyuarat berkualiti. Satu minit mesyuarat hendaklah merekodkan senarai kehadiran, perkara-perkara penting, keputusan-keputusan dan juga tindakan-tindakan yang perlu diambil. Format minit mesyuarat ini hendaklah disusun. So, antara susunan-susunan dia adalah dimulakan dengan nama mesyuarat, nama penganjur, bilangan, tarikh kehadiran, perkara-perkara yang berbangkit, perkara-perkara yang dibincangkan, hal-hal lain ataupun penangguhan mesyuarat, penyelia minit mesyuarat dan juga tarikh minit disediakan. So, perkara yang dibincangkan ketika mesyuarat berlangsung hendaklah dicatat dengan jelas dan padat. Dalam penghasilan minit mesyuarat ini, kita hendaklah mengamalkan, memasukkan prinsip 5C. Apa itu 5C? Correct, clear, comprehensive, concise dan juga convincing. So, prinsip 5C inilah yang perlu diterapkan dalam minit mesyuarat. Contoh prinsip 5C termasuk betul dalam aspek ejaan dan tata bahasa, ringkas, padat dan juga tidak reka-reka, lengkap dan boleh memberi kefahaman jelas, serta mencatat segala butiran perbincangan dengan tepat. Urus setia mestilah menyiapkan draft minit serta mendapatkan persetujuan daripada pengerusi mesyuarat dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat berlangsung. Format muka hadapan sesebuah minit mesyuarat yang berkualiti mestilah ada nama minit mesyuarat, disediakan oleh tarikh, masa, tempat dan juga nama-nama ahli mesyuarat. Bahasa minit mesyuarat hendaklah bersifat formal dan ianya hendaklah ringkas, padat dan juga tepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarul Nizam bin Osman. Nombor matrik 283554. Kesimpulan kepada penyediaan kertas kerja, surat rasmi dan minit mesyuarat adalah medium perhubungan bertujuan untuk menyampaikan maklumat oleh penghantar kepada penerima. Penyediaan dokumen ini disediakan mengikut tujuan dan kehendak yang ingin disampaikan. Penyediaan kertas kerja, surat rasmi dan minit mesyuarat dilaksanakan oleh agensi kerajaan, pertubuhan, pihak swasta dan individu. Dijadikan dokumen rasmi untuk sesuatu permohonan dan kelulusan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Baik, sekian. Terima kasih.